Saya merupakan seorang ahli parlimen biasa dari blok kerajaan, bukannya pembangkang. Tanpa rasa takut atau pilih kasih, saya rasa terpanggil untuk menggalas tanggungjawab saya sebagai jurucakap rakyat di parlimen dan mengetengahkan permasalahan yang dihadapi rakyat untuk perhatian kerajaan dan seterusnya selesaikan masalah tersebut. Video-video saya, ucapan saya di parlimen, posting saya di media sosial adalah untuk membantu pihak berkenaan untuk memahami keadaan dan juga mencadangkan penyelesaian yang kadang-kala telah pun diterima oleh pihak kerajaan. Saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Seperti biasa, terdapat beberapa isu yang meresahkan saya sejak kebelakangan ini. Pertama, laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM tentang kadar nominal kenaikan gaji rakyat Malaysia. Kedua, laporan DOSM tentang perdagangan pukal dan runcit. Ketiga, laporan tinjauan ekonomi 2024 dan keempat, laporan tinjauan fiskal 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Empat laporan ini kelihatan tidak berkaitan antara satu sama lain. Tetapi sekiranya dibaca bersekali, maka satu jawapan ataupun satu rumusan yang boleh kita buat ialah rakyat akan menghadapi kesengsaraan hidup. Laporan DOSM menunjukkan bahawa kenaikan nominal gaji rakyat Malaysia adalah membimbangkan, iaitu menurun ke paras 2.9% untuk sektor perkhidmatan dan 3.3% untuk sektor pembuatan. Pada suku ketiga 2022, kadar kenaikan nominal gaji adalah setinggi 6.7% untuk sektor pembuatan dan 9.1% untuk sektor perkhidmatan. Dengan kata lain, walaupun nominal gaji masih meningkat, tetapi peningkatan itu adalah mengikut trend menurun. Apabila saya membaca bersekali dengan laporan tinjauan ekonomi 2024 muka surat 102 yang melaporkan ramalan kadar inflasi ke 3.6%, ini memang membimbangkan. Apakah implikasi daripada kedua-dua data atau statistik ini? Maksudnya, kenaikan gaji nominal tidak setimpal dengan kadar kenaikan inflasi. Masih kurang jelas? Biar saya perincikan. Andai kata gaji kamu adalah RM2,000 sebulan. Peningkatan gaji telah berkurangan hanya pada paras 2.9%. Maka kamu dinaikkan gaji dengan kadar 2.9%, iaitu sebanyak RM58 sahaja. Gaji kamu yang baru adalah RM2,058 sebulan, untuk yang terkini. Inflasi pula, katakan kamu membelanjakan kesemua RM2,000 sebelum ni, gaji kamu untuk kos kehidupan, beli barangan dan sebagainya. Inflasi jika sampai ke paras 3.6% bermaksud perbelanjaan kamu meningkat 3.6%, iaitu sebanyak RM72. Maka kos kehidupan kamu sekarang telah menjadi RM2,072. Manakala kuasa membeli atau purchasing power rakyat pula akan menurun. Seterusnya memberi kesan secara menyeluruh kepada rantaian ekonomi domestik yang akhirnya turut menjejaskan kehidupan rakyat. Bagi rakan-rakan di luar sana, kamu mungkin terasa gaji kamu naik RM100 tahun ini. Tetapi kuih yang kamu beli, nasi lemak yang kamu beli, roti canai, kemudian baju sekolah yang kamu beli untuk anak-anak dan juga kebanyakan harga barangan sudah naik sekitar RM5 hingga RM20. Campurkan ke semua ini, kenaikan gaji kamu tidak setimpal dengan kenaikan harga barangan di luar sana. Bukankah ini satu situasi yang mencemaskan atau membimbangkan? Keadaan ini juga akan menyebabkan kuasa pembeli menurun. Apa yang menyusahkan situasi ini? DOSM juga menyatakan bahawa kadar pertumbuhan jualan runcit dalaman atau domestik makin merudum. Sedia maklum, perdagangan runcit adalah tulang belakang ekonomi Malaysia. Contohnya,
pembelian barangan tempatan, makan di warung, gunting rambut dan sebagainya. Penurunan jualan runcit juga membawa implikasi besar. Kadar pengangguran akan meningkat, kedai-kedai akan kurangkan pekerja, kurangkan pengambilan pekerja baru, skop kerja bagi pekerja sedia ada bertambah tanpa kenaikan gaji. Selain itu, dengan multiplier effect ataupun kesan berganda ini, pengurangan jualan runcit juga bermaksud pengurangan berganda aktiviti-aktiviti ekonomi di negara kita. Seorang penjual nasi lemak dengan kekurangan hasil jualan mungkin terpaksa membuang salah seorang pekerjanya. Pembelian ikan bilis, kacang, beras dan sambal juga akan berkurangan yang turut menyebabkan pengurangan jualan oleh pihak pemborong ikan, pekebun kacang, kemudian pengusaha sambal, pekebun cili dan sebagainya. Bukankah ini situasi yang agak membimbangkan? Sekejap, belum habis lagi. Kenaikan 2% cukai SST, pelaksanaan cukai-cukai baru seperti cukai barangan bernilai rendah LVG sebanyak 10%, kenaikan bil elektrik dan air dan cukai-cukai lainlah yang dilaksanakan secara tapau bersekali ataupun tapau sekaligus. Bukankah ini akan menambah beban rakyat yang kini sudah pun dihimpit dalam kesusahan? Apatah dalam tempoh hanya berapa bulan diperkenalkan atau dinaikkan kadar cukai. Cukai baru campur dengan kenaikan bil, ini akan memberi satu implikasi yang besar. Mungkin ada yang kata Wee Ka Siong ni tahu kritik saja. Sedangkan saya memberi pandangan membina. Tengoklah video-video saya sampai habis. Selalunya saya memberikan cadangan dan pihak berkenaan juga kerap mengambil cadangan dan pandangan saya. Untuk dua isu ini, saya cadangkan dua langkah penyelesaian. Penyelesaian pertama, telah pun Kementerian Kewangan sendiri yang cadangkan secara tersirat menerusi laporan tinjau fizikal 2024. Sekali lagi, muka surat 17. Menyatakan kebaikan GST berbanding dengan SST. Jadi, saya cadangkan kepada pihak berkenaan, baca balik laporan yang kamu sediakan. Kamu sendiri yang kata GST lebih memanfaatkan ekonomi, lebih jelas dan telus, lebih berkesan dalam mengurangkan pelarian cukai dan sebagainya. Kenapa kamu tidak melaksanakan cadangan kamu sendiri sehingga ianya boleh dianggap sebagai satu penyelesaian yang baik? Sila baca satu ayat yang paling penting yang terkandung di dalam laporan tinjauan fizikal 2024 yang saya belum sebut dalam video yang diterbitkan oleh saya sebelum ini. Ianya berbunyi, ini di bawah ciri-ciri impak kepada pengguna. Untuk SST, cukai jualan hanya dikenakan pada peringkat pengeluar yang secara tidak langsung terkumpul sepanjang rantaian pengedaran serta ditambah elemen cukai dan kos produk yang dijual. Manakala untuk GST, ditulis dengan jelas. Kos barangan dan perkhidmatan boleh dikurangkan kerana perniagaan dapat menuntut input kredit cukai daripada kerajaan. Oleh itu, harga akhir mungkin lebih rendah kerana tidak terkesan dengan cukai berganda. Ini yang disebut dalam laporan. Ini laporan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Penyelesaian kedua. Saya pernah berada dalam kabinet. Saya faham kerajaan memerlukan hasil pendapatan. Tapi sewaktu saya berada dalam kabinet, kerap disuarakan agar pelaksanaan cukai yang membebankan rakyat dan membebankan ekonomi tidak seharusnya dilaksanakan secara serentak atau tapau sekaligus. Ia harus dilakukan dengan secara berfasa, step by step, dengan notis masa yang secukupnya agar kita semua dapat lebih bersedia. Selain itu, janganlah laksanakan pada waktu yang tak kena atau waktu yang tidak bersesuaian. Harap-harap kali ini pihak berkenaan dapat mempertimbangkan cadangan saya yang ikhlas ini. Saya bukanlah membantah sekadar untuk membantah. Saya tidak dapat melontarkan bantahan saya di dalam kabinet seperti dulu. Maka sebagai wakil rakyat, sebagai jurucakap rakyat, saya cadangkan dengan ikhlas melalui parlimen dan juga media sosial.